Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam. Okey semua orang, kita mulakan kelas kita dengan baca doa. 1 2 mula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sa'alaina hikmataka wa siralaina. Perlahan nak pergi mana? أحسن في الآخرة أحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Okey, baik. Okey, semua orang tutup suara. Saya dengar suara. Okey, bagus semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini hari Rabu. Okey, hari Rabu 2 hari bulan 12. Kalau ikutkan dah cuti sekolah dah. Tapi sebab masalah COVID-19, kita dijarakkan sedikit masa kita, dan insya-Allah ada beberapa kelas lagi untuk kita habiskan silibus tajuk silibus buku sirah kita, insya-Allah. Hari ini hari Rabu, mata pelajaran sirah. Okey, sebelum tu kita sudah belajar tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Okey, jatuh sakit. Dan hari ini kita sambung. Okey, buka muka surat muka. Okey. Baik. Kita buka muka surat 39. Okey, anak-anak murid sekalian, buka muka surat 39 semua. Boleh? Okey. Baik. Sekilas info perkuburan. Okey, ni tak apa, ni dah belajar dah itu. Okey, kita mula tajuk hari terakhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Oleh kerana kita tak ada masa, jadi biar ustaz saja yang baca. Okey, kamu dengar, baca sekali dengan ustaz ya. Okey, perenggan yang pertama. Baca tapi tanpa buka suara. Okey, baca sekali dengan ustaz tanpa buka suara. Semasa orang-orang Islam sedang bersiap-siap untuk mendirikan solat subuh berjamaah, mereka terkejut melihat kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik tabir bilik Sayyidatina Aisyah. Okay, ingat rumah Nabi, Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi Muhammad tu, sebelah masjid sahaja, Masjid Nabawi. Baik. Baginda berdiri sambil tersenyum melihat ke arah mereka. Okey, Nabi lihat para sahabat dalam keadaan tersenyum. Dan ketika itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakit. Okey, mereka berasa sangat teruja. Semua siapa yang melihat Nabi, dia akan rasa gembira, rasa teruja, rasa excited. Okey, suka. Kerana bangga, kerana menyangka kesihatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin baik. Mereka tengok Nabi dah ada, senyum lagi. Mungkin dah makin dah sihat kot. Okey. Sedangkan itulah solat terakhir dalam kehidupan baginda. Tapi mereka tak tahu yang baginda akan wafat selepas itu. Sayyidina Abu Bakar berundur untuk memberi ruang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Okey, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua umat Islam. Jadi imam mesti diketuai oleh ketua. Okey. Jadi memang imam sepatutnya
Nabi hanya layak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada umat Islam. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak Nabi ada, jadi Abu Bakar pun bagi berundur. Biasanya bila Nabi tak ada, Abu Bakar ganti. Tapi bila Abu Bakar berundur, dia suruh Nabi jadi imam. Okey, memberi ruang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Tetapi baginda memberi isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar supaya terus menyempurnakan solat mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Teruskan. Okey. Ini solat subuh ya. Semasa waktu duha, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin teruk dan kesakitan yang ditanggung oleh baginda bertambah kuat. Makin sakit dan makin sakit. Dan Nabi pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita. Dia baginda sihat, baginda pun ada sakit, dan baginda merasa sakit juga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil puteri kesayangan baginda Sayyidatina Fatimah, lalu membisikkan sesuatu kepadanya, membuatkan Sayyidatina Fatimah menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya sekali lagi dan membisikkan sesuatu sehingga membuatkan Sayyidatina Fatimah yang menangis tadi tertawa. Apa nangis dan ketawa? Okey, apa benda? Sayyidatina Aisyah yang melihat situasi tersebut bertanya kepada Sayyidatina Fatimah tentang hal itu. Sayyidatina Fatimah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepadaku bahawa baginda akan wafat. Lantas aku pun menangis. Kemudian baginda membisikkan, ni yang kedua pula, membisikkan kepadaku bahawa akulah ahli keluarga yang pertama akan menyusul selepasnya. Lalu aku pun tertawa. Okey, tak apa, ini kena tengok balik riwayat ni. Okey, seterusnya melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin tenat, Sayyidatina Fatimah berkata, alangkah deritanya ayahanda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, selepas ini tidak ada lagi penderitaan ke atas ayahandamu. Okey, tengok. Seterusnya, saat terakhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini ketika baginda sakit. Okey, 39, dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin teruk kesihatan baginda. Okey. Jadi kita tengok seterusnya. Ini ketika bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamat hidupnya. Okey, iaitu wafat, meninggal dunia. Kita tengok. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka 40 buka Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tenat, Sayyidatina Aisyah menyandarkan baginda ke dadanya. Ketika itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk sambil memegang kayu sugi. Sayyidatina Aisyah perasan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan kayu sugi tersebut. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya kepada baginda, maukah aku ambil, iaitu kayu sugi, untukmu wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dengan mengangguk kepalanya. Sayyidina ambil tak kayu sugi? Nabi kata ya, tapi dengan angguklah, isyarat. Sayyidatina Aisyah mengambil kayu sugi dan menghulurkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kayu sugi tersebut agak keras untuk digunakan oleh baginda. Lalu tahu kayu sugi macam mana? Dia macam kayu, lepas tu dia buang kulitnya, lepas tu ada keluar macam berus. Okey. Kalau yang baru buat, dia keras sikit, dia punya berus dia tu. Okey. Kayu sugi tersebut agak keras untuk digunakan oleh baginda. Lalu Sayyidatina Aisyah bertanya lagi, maukah aku lembutkannya kayu sugi untukmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangguk, tanda baginda mahukannya. Selepas kayu sugi itu dilembutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersugi. Urat-urat kayu tu, berus tu kita tekan ataupun gigit, dia akan jadi lembut nanti. Ataupun bila basah sikit dia akan lembut. Jadi Rasulullah SAW bersugi. Rasulullah SAW bersugi dengan sepuas-puasnya. Kemudian baginda mencelupkan tangannya ke dalam bekas kecil berisi air yang ada di hadapan baginda, lalu menyapu ke mukanya sambil berkata, tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sakarah, menyakitkan. Okey.
Selepas Rasulullah SAW selesai bersugih, baginda mengangkat tangannya serta mendongak ke atas, disusuli dengan gerakan bibir. Nabi berkata-kata. Sayyidatina Aisyah merapatkan dirinya kepada Rasulullah SAW dan mendengar baginda berkata, bersama-sama dengan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka daripada kalangan nabi-nabi, sadiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, ampunkanlah aku dan rahmatilah aku, serta tempatkan aku dengan teman yang tertinggi. Ya Allah, teman yang tertinggi. Baginda mengulangi kalimah yang akhir itu sebanyak 3 kali. Kemudian baginda pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sesungguhnya kita semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, dan kepada Allah kita kembali. Begitulah Rasul Surat 42. Rasulullah SAW wafat dan meninggalkan semua insan yang mengasihinya pada waktu duha. Yang hari tadi yang subuh, ketika Abu Bakar dia Abu Bakar ganti Nabi SAW menjadi imam subuh tu, duha lepas tu Rasulullah SAW wafat. Bila? Hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, ketika umur baginda genap 63 tahun. 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi lahir hari Isnin. Hari Isnin juga Nabi Muhammad SAW wafat pada umur 63 tahun. Ingat 40 tahun jadi dilantik menjadi Nabi, menjadi Rasul. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 63 tahun, 13 tahun. Nampak inilah kisah-kisah macam mana. Ada lagi riwayat cerita yang lain, tapi yang senangnya kita tengok ini. Bagaimana Rasulullah SAW wafat. Jadi bila kita lihat macam ni, kita akan dapat lihat bahawa yang Nabi Muhammad SAW adalah manusia seperti kita. Sama saja manusia. Boleh sihat, boleh sakit, lapar, dahaga, kena makan, kena minum, buang air besar, buang air kecil, kahwin, ada anak, muda, tua, dan mesti mati. Semua orang akan mati. Jadi semua orang akan mati. Bila? Tak tahu. Mungkin muda, mungkin tua sikit, mungkin sangat tua. Bila masa yang Allah dah tetapkan. Sebab apa? Umur kita semua Allah sudah tetapkan bila kita akan meninggal dunia. Ustaz, kamu, mak ayah kamu, atuk nenek, mungkin anak-anak kamu nanti, semua akan meninggal dunia. Jadi kita sebagai manusia, kita kena sedar bahawa kita adalah makhluk Allah yang tidak kekal. Yang tidak kekal, mesti mati. Mesti akan merasa mati. Kerana apa? Kerana mati ini membezakan kita dengan Tuhan. Allah tak akan mati. Allah akan selama-lamanya ada. Allah selama-lamanya ada, tapi manusia sebagai makhluk dan semua makhluk yang lain selain daripada Allah akan mati, akan musnah. Bumi pun akan kiamat nanti, akan musnah juga. Binatang pun mati, pokok pun akan layu dan mati, reput kan. Buah-buahan busuk mati. Mati pula, busuk dan rosak dan sebagainya. Jadi semua makhluk akan mati, akan musnah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita boleh nampak kat sini? Kita boleh belajar yang amalan kita di dunia, kita semua akan mati, betul? Lepas kita mati, kehidupan seterusnya, itulah adalah hasil daripada apa yang kita kumpul semasa kita hidup di dunia. Kamu buat baik ke, kamu buat jahat ke, kamu ikut perintah Allah ke, kamu lawan perintah Allah ke, kamu ikut perintah Nabi ke, kamu lawan perintah Nabi ke, kamu beradab dengan ibu bapa kamu ke, atau kamu biadab dengan ibu bapa kamu ke, dan kamu sentiasa melakukan amal
mahmudah, amal-amal yang baik, atau kamu melakukan amal-amalan yang jahat, semua itu akan memberi kesan kepada kita kehidupan yang selepas mati. Okey, kita manusia, kita semua start kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sama. Jadi kita lihat ketika kita dah belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada baginda sebelum baginda lahir lagi sampai baginda wafat, kita tengok apa yang dibawa, apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan yang paling terbaik, yang mana kita, Allah dah janji tempat yang terbaik selepas ni, selepas hari kiamat ni. Okey, tempat yang paling terbaik adalah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah, Tuhan sendiri dah confirm, dah pasti dah yang Nabi Muhammad mendapat tempat yang paling terbaik. Jadi bila Nabi Muhammad menjadi tempat yang terbaik, kita nak tempat yang terbaik tak? Mesti kita nak tempat yang terbaik juga kan? Jadi macam mana? Macam mana kita nak dapat macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mesti contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Kalau kita kat kelas kita tengok ada seorang budak ni asyik dapat nombor 1 je. Tahun ni, darjah 3 nombor 1, darjah 4 dia nombor 1, darjah 5 nombor 1. Jadi macam mana? Kita tirulah dia. Kita belajar, kita contoh. Macam mana kamu dapat nombor 1? Oh, saya balik rumah saya belajar. Itulah, kita nak jadi macam dia, jadi kita kena contohi dia, tiru dia. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi dapat tempat yang terbaik di akhirat nanti, macam mana? Kita tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni, belajar sirah. Betul tak? Belajar sirah. Bila kita belajar sirah, jadi kita akan tahu macam mana hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap apa yang kita belajar, kamu belajar daripada kamu kafar kan, daripada darjah 3, darjah 4, darjah 5, nanti darjah 6, apa saja yang kamu belajar, jangan biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak, masuk dua-dua lah. Masuk dua-dua, simpan dalam hati, ingat sampai bila-bila, dan amalkan dalam kehidupan kita seharian kita. Okey, bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga akhlaknya kepada kawan-kawan, sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, isteri-isterinya, okey, jirannya dan sebagainya. Musuh pun ada juga. Okey, macam mana cara Nabi Muhammad SAW. Jadi, okey, faham ya? Okey, itu yang kita nak belajar daripada pelajaran sirah. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang cintakan Nabi Muhammad SAW, berasa sedih. Kita tak pernah jumpa Nabi, kita tak pernah tengok muka dia pun, kita tak tahu muka Nabi macam mana. Okey, gambaran-gambaran oleh orang, oleh para sahabat, ya ada, tapi mata kita sih tak pernah tengok. Okey, jadi sebab apa? Jadi walaupun kita tak pernah jumpa Nabi, bila kita dengar cerita tentang kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun akan berasa sedih. Dan itulah, kita yang tak pernah jumpa pun kita berasa sedih. Betul tak? Kita tak pernah jumpa Nabi pun kita berasa sedih ketika bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasa sakit. Manusia yang paling disayangi, okey, berasa sakit ketika mati. Okey, semua orang ketika mati semua akan berasa sakit. Kita pun akan berasa sakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berasa sakit. Nabi Muhammad, manusia yang paling Allah sayang, pun berasa sakit ketika mati, ketika meninggal dunia. Okey, jadi kita akan berasa sedih. Kita yang jauh ni, beribu tahun, 1400 lebih tahun pun rasa sedih. Macam mana para sahabat yang hidup sekali, susah sama-sama, senang sama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hidup di zaman Nabi, dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang sayang sangat. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, mereka lagi sangat-sangat sedih. Tapi sedih mereka bukan menjadikan mereka lebih teruk, tapi mereka jadi lebih hebat, lebih bagus lagi. Okey, itu yang penting. Kalau kita kehilangan orang kita sayang, alah sedih kan, lepas tu nak buat apa, tak nak buat apa, semua malas, semua hidup pun tak ada apa dah. Okey, give up, tak ada. Okey, bila kita macam mana kita kena tiru sahabat Nabi. Nabi meninggal dunia, Nabi tinggalkan mereka, jasad Nabi Muhammad tinggalkan mereka. Tapi apa yang ditinggalkan sebenar oleh Nabi adalah apa? Al-Quran dan hadis. Apa yang dikatakan oleh Nabi, dua ni yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan bila berpegang pada dua ini, insya-Allah kita akan jadi manusia kaum yang paling terbaik. Okey, faham okey. Jadi kita dah tengok bagaimana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat. Okey, tengok surah 42. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita, namun ada dua perkara yang akan membuatkan kita ke jalan yang lurus, iaitu Al-Quran dan sunnah baginda. Ni yang saya cakap tadi, Al-Quran dan sunnah. Al-Quran ni apa? Al-Quran lah, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu Al-Quran sebiji tu. Okey, kitab tu. Yang kedua, sunnah ini adalah apa-apa yang dikatakan oleh Nabi, perbuatan Nabi. Nabi senyap pun dipanggil sunnah. Apa saja berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dengan dua ini, kalau kita pegang betul-betul dalam hidup kita, insya-Allah kita akan jadi manusia yang terbaik, orang yang berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Okey, baik. Kita tengok yang kedua, bawah ni. Reaksi sahabat. Orang yang betul-betul berada di zaman Nabi, melihat Nabi, hidup dengan Nabi, membesar dengan Nabi. Okey. Daripada ada yang sahabat yang teruk, tapi bila dididik oleh Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang sangat baik, macam Sayyidina Umar kan. Okey, jadi macam mana reaksi sahabat? Okay, dengar. Berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula tersebar. Ramai makin dengar. Okay. Pedihnya hati umat Islam bagai disiat-siat. Siat-siat apa ni? Ambil pisau tu, siat. Tu siat namanya. Sangat mendengar khabar tentang kewafatan insan kesayangan mereka itu. Bila dengar Nabi Muhammad SAW wafat, sakit, sedih sangat. Okey, orang yang paling sayang, kan? Orang yang sayang, lagi sayang pada mak ayah, lagi sayang pada diri sendiri. Macam okey, Nabi kata biar diorang, para sahabat sanggup mati untuk pertahankan Nabi Muhammad SAW. Sanggup kita. Kadang mak kita pun kita tak berani lantak mati je. Sendiri lagi penting. Kadang-kadang lah, kalau kita tidak, mestilah kita sayang mak kita kan. Tapi ini, diri kita sendiri pun sanggup untuk sayang Nabi Muhammad SAW. Kerana sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW pun rasa sakitnya hati. Okay, tersiat-siat hati mereka. Okay, bagaikan mimpi, berita tersebut amat sukar untuk diterima oleh mereka, termasuklah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sahabat Nabi yang garang. Okey, dia memang tak boleh terima. Okey, dengar penyebaran berita, surat sebelah 43. Penyebaran berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan Sayyidina Umar hilang pertimbangan. Sedih sangat, orang tengah sedih sangat ni. Lalu terus bangun dan berkata, ada beberapa orang lelaki munafik mendakwa, dia cakap cerita apa? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, tetapi baginda hanya pergi menemui Tuhannya seperti Musa bin Imran yang menghilangkan dirinya daripada kaumnya selama 40 hari. Ini Sayyidina Nabi Musa pernah hilang kan, jumpa Allah SWT. Dia kata macam tu je, Nabi pergi, lepas tu boleh balik. Kemudian dia kembali kepada kaumnya setelah orang mengatakan dia sudah mati. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali. Sesiapa yang mendakwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat akan dipotong tangan dan kakinya. Ni Sayyidina Umar bagi warning. Jangan cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya pergi jumpa Tuhan saja, jumpa Allah, lepas tu datang balik. Okey. Berbeza itu Sayyidina Umar hati Sayyidina Umar ni jenis baran, jenis panas kan, garang kan. Jadi dia tak boleh terima yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Lepas tu berbeza reaksi dengan reaksi Sayyidina Umar. Sebaik sahaja Sayyidina Abu Bakar mendapat tahu tentang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terus menuju ke rumah Sayyidatina Aisyah dan menyingkap kain yang menutupi wajah baginda. Sayyidina Abu Bakar memeluk dan mengucup pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucup ni cium
Okey, dia buka jumpa dia cium. Lepas tu kemudian Saidina Abu Bakar keluar menemui orang ramai. Dia pergi jumpa orang ramai. Beliau menenangkan sahabatnya, Saidina Umar. Dia tenangkan dulu dan menyuruh Saidina Umar duduk. Saidina Abu Bakar bersuara kepada semua umat Islam yang hadir ketika itu. Apa yang diucapkan oleh Saidina Abu Bakar. Dengar sahabat Nabi yang sama-sama berhijrah Nabi ke gua jumpa masuk gua berdua je pergi ke Yasrib ketika itu kan. Ingat Saidina Abu Bakar ni best friend kepada Nabi Muhammad SAW daripada muda lagi. Okey. Siapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad? Siapa yang sembah Muhammad? Dengar sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi sesiapa di kalangan kamu yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Ayat Sayyidina Abu Bakar power. Lalu beliau membacakan ayat Al-Quran yang berikut. Okey, jap dengar Dia kata, apa? Cuba saya terangkan. Siapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad? Siapa yang sembah? Yang anggap Nabi Muhammad ni adalah Tuhan. Sesungguhnya Muhammad telah wafat. Betul. Kamu sembah Muhammad Nabi Muhammad telah wafat. Nak cakap apa? Nabi Muhammad ni bukan Tuhan, tetapi manusia. Sesiapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, siapa yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Allah Tuhan, bahawa Allah tak akan mati selama-lamanya, sebab Allah adalah Tuhan. Tapi Nabi Muhammad adalah manusia dan Nabi Muhammad akan wafat. Nampak dia warning. Nak cakap bezanya Nabi Muhammad dan Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, surah 44 firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 144. Apa maksudnya? Ni best ni. Dan Muhammad itu wama Muhammadun, nama Nabi Muhammad ada dalam Quran ni. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Sebelum Nabi Muhammad ada rasul apa? Nabi Isa, Zulkifli, apa lagi? Musa, Harun, Ibrahim, Nabi Adam. Ramai rasul sebelum Nabi Muhammad. Betul tak? Okey, yang kita wajib percaya ada 25 termasuk Nabi, jadi 24 lagi sebelum tu. Okey? Yang telah meninggal dunia dan telah terbunuh ada. Nabi Muhammad sama macam mereka. Jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, iaitu Nabi Muhammad SAW, patutkah kamu berbalik mencari kafir? Maknanya yang sudah beriman, bersyahadah bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah, bila Nabi Muhammad wafat nanti, dia kembali jadi kafir balik. Okay? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir balik tadi, maka dia tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Dia masuk Islam sebab Nabi Muhammad Nabi Muhammad SAW ajak dia berdakwah dan diterima Islam, dia masuk Islam. Lepas tu bila Nabi Muhammad SAW wafat, meninggal dunia, Nabi Muhammad dah meninggal. Dia keluar balik, jadi kafir balik. Keluar dari Islam. Jadi kalau bila dia keluar tu, Allah tak ada apa-apa pun. Tak akan memberi kesan pada Allah, Tuhan kita, tak mengurangkan. Macam Allah kata, lagi ramai orang Islam, Allah makin kuat. Makin kurang orang Islam, makin lemah. Tak ada. Allah sama macam tu. Daripada dulu sampai bila, itu Allah. Allah kuasa ni sama. Paling tertinggi. Paling berkuasa. Maha berkuasa. Tidak akan mendatang kemudaratan. Mudarat ni macam kesusahan kepada Allah. Sedikit pun tak ada menyusahkan Allah pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Siapa yang walaupun dia masuk Islam, ketika Nabi Muhammad SAW
berdakwah, ajak mereka masuk Islam. Dan bila Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat, mereka tetap dengan Islam lagi. Dia masuk Islam bukan kerana Nabi Muhammad, tapi dia masuk Islam betul-betul kerana dia ingin beriman bahawa tiada Tuhan selain Allah. Dan bila orang yang macam ni, yang tetap dengan Islam walaupun Nabi Muhammad SAW telah wafat, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Dia bersyukur, dia masuk Islam, dan Allah akan berikan balasan yang baik pada dia di akhirat nanti. Jadi Sayyidina Abu Bakar bacakan ayat ni, wama Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul. Kena Sayyidina Sayyidina Umar. Dia kata, terkesan. Tengok setelah Sayyidina Abu Bakar selesai membaca ayat itu, membaca ayat Al-Quran tersebut, Sayyidina Umar berkata, demi Allah, sebaik-baik sahaja aku mendengar Abu Bakar membaca ayat itu, aku menjadi lemah sehingga tidak berdaya untuk berdiri. Maka yakinlah aku bahawa Rasulullah SAW telah wafat. Baru dia percaya, baru dia sedar yang Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul manusia yang dilantik menjadi Rasul, sama seperti Rasul-Rasul yang sebelum ni yang telah meninggal dunia, yang telah wafat ataupun telah terkorban. Rasul-Rasul yang kita belajar sebelum ni, yang kita ketahui sebelum ni, sama saja Rasul Nabi Muhammad mesti akan ada masa Nabi SAW akan wafat, meninggal dunia. Sebab Nabi hanyalah manusia, tetapi Allah adalah Tuhan yang kekal selama-lamanya. Nampak tak? Ketika tu barulah Sayyidina Umar sedar kesilapannya, baru dia percaya dan dia terima yang Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan mereka. Jenazah Rasulullah SAW dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib Al-Abbas serta dua orang anak Al-Abbas. Baginda dimakamkan di dalam rumah Sayyidatina Aisyah, tempat baginda wafat. Di mana Rasulullah SAW meninggal dunia, di situlah Nabi Muhammad SAW ditanam, dan di situ dah ada kubur Sayyidina Abu Bakar dan Aisyah. Kalau kita pergi ke Masjid Nabi kan, sekejap saya cari. Ini contoh nampak ni contoh, nampak tak? Ini contoh kubur makam Rasulullah SAW. Ini contoh gambar. Saudara saat bertandang ke kota Nabi. Ini berita je. Ada tahu gambar boleh cari kat internet, banyak makam. Siapa yang pernah pergi umrah dia tahulah. Rupa makam kubur Nabi Muhammad SAW. Tengok sebelah pula. Ni ada gambar sini, tak perasan, sorry. Makam Rasulullah SAW ini terletak di dalam Masjid Nabawi. Dulu dia sebelah saja Masjid Nabawi, bukan dalam, sebelah. Tapi sebab makin lama makin besar kan, rakyat orang Islam pun makin ramai. Jadi bila masjid makin besar-besar, jadi termasuk sekali kubur makam Nabi Muhammad SAW. Sebab itu berada di dalam masjid. Uban pada rambut dan janggut Rasulullah SAW ada 20 helai sahaja. Ada sikit je. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan wasiat tentang pengganti baginda sebagai pemimpin, tetapi baginda hanya menyuruh Sayyidina Abu Bakar menggantikannya sebagai imam solat sepanjang tempoh baginda sakit. Ini jadi masalah ni. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat, Nabi Muhammad SAW tak cerita siapa patut jadi ketua selepas dia. Jadi macam mana dipilihnya?
khalifah yang pertama. Okey. Kita hendak menyentuhi semua aspek. Okey, penghayatan. Kita hendaklah, tadi kita akan belajar tajuk seterusnya, penentuan khalifah pertama selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu nantilah. Kita hendaklah ni penghayatan Musa 45. Kita hendaklah mencontohi siapa? Semua aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam saya cakap tadi, apa saja yang Nabi buat, kalau boleh kita cuba contohi, terutamanya akhlaknya, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terbaik. Jadi bila nak jadi yang terbaik, kita kena contoh orang yang terbaik. Betul tak? Adakah nak jadi terbaik kita contoh orang yang paling terburuk? Tak. Kita kena cari orang yang paling terbaik, dan orang yang paling terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nombor 2, Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna. Okey, Allah sendiri telah berfirman, yang kita ingat tak? Surat apa tadi? Ayat surat 37. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Nampak tak Allah berfirman? Okey, Allah telah sempurnakan agama Islam. Okey, Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna. Agama yang lain tak sempurna. Okey, banyak kecacatan, dan untuk berjaya di akhirat nanti mesti hanya dengan cara macam mana? Dengan menjadi orang Islam. Bila kita menjadi orang Islam, beriman, ingat rukun iman 6 tu. Okey, beriman dan melakukan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka kita layak untuk masuk ke syurga. Dan itu tiket untuk masuk ke syurga, menjadi orang beriman dengan agama Islam. Tetapi siapa yang beriman, bukan beriman, sama yang menerima agama lain selain pada agama Islam, tidak akan masuk ke dalam syurga. Mereka bukan malah akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Siapa yang mensyirikkan Allah, siapa yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam neraka, bukan sekejap, akan lama, bukan lama selama-lamanya. Tak masuk, tak akan keluar. Okey, jadi kita beruntung. Lahir je antara kamu yang lahir sudah menjadi orang Islam, jadi kekalkan, bukan masih kekalkan ya kita beriman jadi orang Islam, tapi menjadi makin hari makin bertambah baik, makin hari makin bertambah baik. Macam mana nak bertambah baik? Dengan belajar, belajar mengaji. Okey, jadi kita belajar benda baru, kita amalkan. Kita belajar benda yang baru, yang betul lah, bukan mengarut, yang betul lah, maka tu kita amalkan. Okay, jadi sebahagian daripada amalan harian kita, baru menjadi orang yang beriman, dan insya-Allah Allah akan masukkan ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana Allah Maha Adil. Okey. Yang ketiga, jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidup. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kepada kita dua perkara yang saya cakap tadi, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Iaitu Al-Quran dan Sunnah, apa-apa yang orang kata apa? Kata-kata Nabi Muhammad, perbuatan, cara hidup, diam dan sebagainya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada dua perkara ini, kita pegang betul-betul. Jangan kita ingkar, kita buat. Okey, apa yang Allah dan Rasul larang, jangan buat. Okey, pegang dengan itu, baru kita boleh menjadi hidup yang sempurna. Itu jadi prinsip dalam hidup kita. Okey, pegangan dalam hidup kita. Okey, apa saja yang bertentangan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, kita reject awal-awal, kita tolak awal-awal. Okey, nak ajak buat maksiat, nak menipu, nak membohong, nak apa lagi, nak mencuri, berlawan dengan apa yang diajar oleh, apa yang dibawa oleh Allah, apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlawan je, tu tolak, kita tolak. Sebab apa? Kita dah set dalam otak kita, dah set dalam hati kita benda ni. Okey, dua ni, Al-Quran dan Sunnah mesti jadi pegangan kita. Okey, check. Okey, apa-apa kita check dulu. Mencuri, dia tak mencuri, tak boleh, ikut tangan. Jangan menipu, tak beradab, tak boleh. Allah dengan Nabi Muhammad kata tak boleh. Buang.
Okey, nampak Jadi asas kepada cara macam mana kita nak hidup. Okey, yang keempat, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kekal abadi. Ini penting. Okey, hanya Allah sebagai Tuhan yang kekal abadi. Abadi apa ni? Selama-lamanya. Hanya Allah saja. Walaupun Nabi Muhammad SAW insan yang paling mulia, paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap akan merasa mati. Sebab apa? Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad hanya Rasulullah sallallahu hanyalah rasul dan manusia biasa macam kita. Perlukan boleh sakit, macam saya cakap tadi boleh sihat, boleh sakit, okey, boleh muda, melalui muda, kemudian tua, lepas tu sakit dan meninggal dunia. Macam tu kita sama saja. Okey, sebagai manusia dan makhluk Allah Subhanahu Taala. Hanya Allah saja. Jadi siapa yang sembah Allah, dia tahu yang Allah akan kekal abadi. Macam apa Sayyidina Abu Bakar cakap tadi. Siapa yang sembah Muhammad, tahulah Nabi Muhammad dah wafat. Nampak tak? Kau sembah patung tu kalau aku pukul musnah, akan musnah, betul tak? Kau sembah binatang, lembu contoh, lembu tu akan mati nanti dia tua, ataupun sembelih masak kan. Jadi hanya Allah yang layak disembah. Sebab apa? Walaupun bertukar zaman, Allah tetap ada. Okey. Tuhan, kalau Tuhan ni tak hidup lama, Tuhan ni mati, boring lah. Habislah agama tu, betul tak? Kalau Tuhan tu meninggal dunia, siapa yang akan adili dia kalau dia meninggal nanti? Sama-sama meninggal dengan Tuhan. Kan pelik tu kan? Okey, ni yang nombor 5 pula. Kita perlulah redha akan segala ketentuan Allah Subhanahu Taala. Ini yang diajar, yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagaimana asalnya Saidina Umar tak dapat terima kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Saidina Abu Bakar mengingatkan kepada Umar dan para sahabat yang lain, siapa sembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Siapa sembah Allah, ketahuilah Allah sentiasa ada. Okey, nampak tak ayat tu? Power tu ayat tu sebenarnya. Okey, jadi bila dengar tu baru kita boleh tenang. Sahabat semua tenang. Macam tu juga kita bila orang yang kita sayang, contoh atuk atau nenek kita meninggal dunia, mak ayah kita, adik-beradik ke sesiapa yang kita betul-betul sayang sangat meninggal dunia, jangan jadi gila. Jangan jadi gila, mati, dah mati, aku pun nak mati juga. Kan, jadi tak betul. Jangan jadi macam tu. Okey, kita sedih, betul kita sedih. Memang orang kita sayang meninggal dunia. Adik Ustaz pun meninggal dunia sebelum ni. Ustaz sedih sangat, tapi Ustaz percaya dan Ustaz kena redha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala. Kena redha, tahan. Atuk Ustaz pun dah meninggal seorang, pun Ustaz sedih, Ustaz tahan. Ustaz redha sebab Ustaz tahu yang atuk Ustaz bukan Tuhan. Atuk Ustaz manusia biasa yang akan meninggal dunia. Okey, dan Ustaz sendiri pun akan meninggal dunia nanti. Bila Ustaz tak tahu. Mungkin petang ni, mungkin malam ni, mungkin esok. Tak tahu. Kamu pun sama. Ingat tahun 5 ni ada yang hidup ke? Mungkin ada yang meninggal dunia nanti. Pun tak tahu. Jadi macam mana? Kita kena bersedia sebelum kita meninggal dunia. Okey, jangan kata nantilah aku nak jadi orang baik. Minggu depan lah, tahun depan lah. Ada berapa hari lagi, berapa minggu lagi, tahun depan lah aku baru berazam nak jadi manusia yang baik. Time tu tak done dah. Mungkin kita tak sempat pun hidup sampai tahun 2021. Okey, jadi bila nak berubah, now, sekarang kita kena berubahkan diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Okey, jadi redha nampak Okey, latihan. Okey, sebelum kita pergi latihan, buka suara jap. Faham tak? Ada soalan tak? Faham. Faham semua Okey, bagus. Okey, kita tengok latihan. Lengkapkan teks silang kata di bawah. Apa tidak dapat menerima berita kewafatan Rasulullah? Siapa yang tak dapat berita? Satu. Yang ke bawah ni, Saidina Umar. Buat nanti. Abu Bakar Siddiq. Tidak dapat menerima. Umar lah, bukan Abu Bakar. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyap-senyap. Suara. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah terakhir di mana? Ingat. Di gunung apa tu? Cek balik. Ni. Bukan Arafah. Arafah, di Arafah. 2
Dua mana? Arafah. Boleh lah. Okey. 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada waktu bila? Subuh. Duha. Duha ya. Okey. 4 adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji apa? Haji wada'. Okey. Mana nombor 5? Dah. Alamak, waiting lah tak habis. Oh, ini nak habis Tak apa, nanti Ustaz Raka kamu tengok balik. Okey. Rasulullah SAW dimakamkan di rumah Sayyidina bini dia, Aisyah radhiyallahu anha. Solat terakhir Rasulullah SAW adalah solat apa? Subuh. Subuh. Hai. Mana itu? Duha dah nombor 3 tadi. Ini nombor 6 subuh. Solat Okey. Ini intisari khutbah. Salin je yang pasal khutbah tu. Khutbah terakhir tu. Okey. Hari ini jawab soalan. Bilakah Rasulullah SAW wafat? Apakah maksud Hajjatul Wada'? Tajuk baru Ustaz. Okey, ni habiskan Buat 3 ni 46, 47, 48 dan buku aktiviti warna pink tu. Okey, kelas seterusnya kita akan habiskan unit yang kedua sampai habis buku. Boleh? Lepas tu kita buat ulang kaji. Kita ada nanti Ustaz akan bagi kertas soalan. Ustaz akan suruh mak ayah kamu ambil nanti. Boleh? Okey, itu saja untuk hari ni. Kalau ada soalan boleh tanya Ustaz dekat WhatsApp ke telefon ke sekali boleh. Okey? Okey, saya tengok ada yang nak habis bateri dia tu. Okey, kita stop. Assalamualaikum. Habis Ustaz tutup ni. Baca doa Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.